Mahkamah, bangun! Di dalam Mahkamah Seksyen All-Star Kedah, kes berkaitan dengan seorang guru tadika yang telah mendera secara fizikal terhadap 2-3 orang anak muridnya yang berumur 2 hingga 3 tahun. Tuan Hakim, saya Nurul Amal binti Aminuddin bertindak sebagai timbalan pendakwa raya dan di pihak pembelaan tertuduh Nurul Syafiqah binti Ishaq diwakili oleh Nurul Izzah binti Mazhalan selaku peguam bela. Yang Arif, saya memohon pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh. Bahawa kamu, Nurul Syafiqah binti Ishaq, bahawasanya kamu pada 3 April 2020 lebih kurang pukul 3 petang bertempat di Taska Ulul Albab beralamat nombor 124A, Lorong Serindit, Taman Rafflesia 03000 Gerik Perak. Didakwa telah mendera kanak-kanak dengan mengangkat tubuh seorang kanak-kanak perempuan dan melemparkannya ke atas tubuh seorang kanak-kanak lelaki yang sedang terbaring, serta menampar seorang lagi kanak-kanak perempuan sehingga jatuh ketika dia sedang berdiri. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan mendera secara fizikal yang boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun minta dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Baiklah. Pihak pendakwa raya, adakah anda telah bersedia untuk prosiding selanjutnya? Ya, Tuan Hakim, pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi pendakwaan. Kami memohon keizinan mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Nurul Fatihah binti Umar Atif untuk memberi keterangan. Bahawasanya saya, Nurul Fatihah binti Muhammad Atif, dengan sesungguhnya dan suci hati, mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbincangan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar belaka. Dengan izin Tuan Hakim, Puan, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nurul Fatihah binti Muhammad Atif. Saya berumur 28 tahun. Saya merupakan suri rumah sepenuh masa merangkap jiran kepada Taska Ulul Albab. Apa tujuan Puan Fatihah hadir ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes penderaan yang berlaku di Taska Ulul Albab. Penderaan secara apa dan terhadap siapa itu saksi? Penderaan secara fizikal dan terhadap 3 orang kanak-kanak di Taska Ulul Albab. Terima kasih Puan Fatihah. Boleh Puan ceritakan kepada mahkamah berkenaan dengan apa yang Puan saksikan pada hari tersebut? Baiklah, pada 1 April 2020, petang tu, ketika saya sedang menyapu sampah di dalam rumah, saya terdengar suara kanak-kanak yang menjerit dan menangis. Saya amat terkejut pada ketika itu. Tidak pernah lagi saya dengar kanak-kanak yang menangis seperti itu. Walaupun saya sudah biasa mendengar kanak-kanak menangis di Taska Ulul Albab, tetapi tidak seteruk itu. Kemudian, saya hanya sambung menyapu sampah dan meneruskan aktiviti harian saya yang lain kerana saya tidak mengesyaki apa-apa yang berlaku. Kemudian Puan? Keesokan harinya, kira-kira jam 4 petang pula, saya terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat dan bunyi suara seseorang yang sedang menengking. Bunyi itu saya sangat yakin yang puncanya daripada Taska Ulul Albab dan ini membuatkan saya rasa seperti ingin menyiasat dan melihat apa yang sedang berlaku. Baiklah Puan Fatihah, adakah Puan telah melihat kejadian berlaku dengan mata Puan sendiri? Ya, saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Disebabkan perasaan nak tahu saya itu membuat-buat, saya sendiri yang pergi ke Taska tu untuk mengintip apa yang sedang berlaku. Saya agak terkejut kerana apa yang saya lihat ialah guru di Taska Ulul Albab itu sedang mengasari seorang kanak-kanak di Taska itu dengan menampar pipi kanak-kanak itu sehingga terjatuh. Saya terkaku dan tergamam kerana saya sendiri yang lihat kanak-kanak itu menangis dan menjerit kesakitan akibat perbuatan guru tersebut. Baiklah Puan, adakah Puan mempunyai kenyataan lain daripada apa yang Puan telah lihat daripada situasi tersebut? Ya, ada pendakwa. Saya terus mengintai apa yang sedang berlaku di Taska itu. Kelihatan guru di Taska itu menolak tubuh seorang kanak-kanak lelaki sehingga jatuh terbaring dan mengangkat tubuh seorang kanak-kanak perempuan yang lain, lalu melemparnya ke atas kanak-kanak lelaki yang sedang terbaring tu. Kedua-dua kanak-kanak tersebut menangis sampai keberuan akibat tangisan yang terlalu lama kerana kesakitan.
Apakah tindakan puan yang selanjutnya setelah menyaksikan kejadian di Taska Ulul Albab pada hari kejadian? Tindakan saya yang pertama ialah saya menyelidik untuk mendapatkan kesahihan daripada apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat pada hari kejadian. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya mengambil tindakan untuk merakam dan menangkap beberapa keping gambar sebagai bahan bukti bahawa guru itu memang mendera kanak-kanak di taska itu. Yang terakhir, saya terus bergegas ke balai polis yang berhampiran untuk membuat aduan tentang kejadian penderaan tersebut. Baiklah Puan Fathia, sewaktu puan melakukan penyiasatan di Taska Ulul Albab pada hari itu, semasa kejadian berlaku, adakah puan melihat guru tersebut memegang apa-apa objek yang tajam seperti gunting atau pisau? Tidak, saya hanya melihat dia memegang rotan sahaja pada ketika itu dan saya tidak melihat sebarang objek tajam pada ketika itu. Baiklah, terima kasih Puan Fathia. Tuan Hakim, setakat ini dahulu, saya tidak mempunyai sebarang soalan lagi. Dan saya Tuan Hakim, adakah Puan Fathia berseorangan saja pada ketika itu? Ya, hanya saya seorang saja pada ketika itu. Adakah Puan yakin bahawa bunyi kanak-kanak menjerit, menangis, bunyi dentuman dan tekingan itu berpunca daripada Taska Ulul Albab? Bantahan Tuan Hakim, pihak pengamila membuat andaian tidak munasabah berhubung pertuduhan ke atas tertuduh. Tuan Hakim, saya ingin membuktikan bahawa keterangan ini tidak bercanggah dengan keadaan sebenar dan hanya inginkan kepastian sahaja. Bantahan ditolak. Saksi, sila jawab pertanyaan tersebut. Saya sangat-sangat yakin yang guru itu sedang mendera anak-anak muridnya kerana saya tidak nampak satu pun bahan bantu mengajar dan wajah kanak-kanak di dalam taska pada ketika itu ketakutan dan ada yang menangis. Tidakkah sisi pengajaran dan pembelajaran seharusnya meronokkan dan bukan menyedihkan? Baiklah, adakah Puan pasti dengan segala keterangan Puan ini? Ya, saya sangat yakin. Hakim, saya tidak ada soalan lagi. Pendakwa raya, adakah kamu ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Saya tidak ada lagi soalan Tuan Hakim. Saya meminta agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Tuan Hakim, pihak pembelaan memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi pembelaan yang pertama iaitu Guru Taska Ulul Albab OKT Nurul Syafiqah binti Ishaq. Bahawasanya saya, Nurul Syafiqah binti Ishaq, mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Izinkan saya Tuan Hakim, sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan juga pekerjaan anda. Nama saya, Nurul Syafiqah binti Ishaq, 31 tahun dan merupakan seorang guru di Taska Ulul Albab. Boleh OKT ceritakan apa yang sedang berlaku pada tarikh 2 April 2020? Pada kejadian itu, saya sebenarnya sedang mengajar kanak-kanak itu cara untuk mempertahankan diri jika diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Tidak sangka pula saya, sehingga ke sini saya dibawa hanya kerana saya ingin mengajar anak-anak murid saya untuk mempertahankan diri. Adakah kamu seorang saja pada masa itu atau ada tenaga pelajar yang lain bersama-sama kamu? Ya, memang saya seorang sahaja pada masa itu. Seperti yang telah dinyatakan oleh saksi, dia telah terdengar dentuman dan juga tangisan kanak-kanak yang berpunca daripada taska kamu. Adakah benar dakwaan itu? Dentuman dan tangisan itu memang benar ada. Sebab pada ketika itu, saya sedang mengangkat kerusi untuk dialihkan. Kemudian, kerusi itu terjatuh dan menyebabkan dentuman yang kuat. Kanak-kanak itu mungkin terkejut atau takut kerana bunyi yang kuat itu. Dan mereka pun menangislah. Juga adakah benar bahawa saksi telah melihat kamu mendera anak-anak murid kamu dengan menampar dan mengangkat seorang kanak-kanak perempuan lalu melemparkannya ke atas seorang kanak-kanak lelaki? Itu sama sekali tidak benar. Takkanlah saya nak buat macam tu pada budak kecil. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, saya sedang mengajar mereka untuk mempertahankan diri jika diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Saya menafikan kenyataan tersebut. Baiklah Tuan Hakim, setakat ini saja dahulu. Tiada sebarang soalan lain lagi untuk saksi ini.
Kamu telah menyatakan bahawa hanya kamu seorang sahaja pada ketika itu di Tazkar Ulul Albab. Di manakah tenaga pengajar yang lain berada? Sebab pada waktu tersebut merupakan waktu untuk sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, kan? Ya, memang benar. Pada waktu itu adalah waktu sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Tetapi, guru-guru yang lain mempunyai urusan di luar kawasan. Terpaksalah saya keseorangan untuk menjaga kanak-kanak pada ketika itu. Dan saya yang perlu mengambil alih tugas mereka yang lain. Baiklah, menurut kenyataan kamu sebentar tadi, kamu sedang melakukan pengajaran untuk mempertahankan diri bersama-sama anak murid kamu, bukan? Ya, benar tu. Jika benar kamu melakukan aktiviti mempertahankan diri bersama-sama mereka, mengapa wajah mereka kelihatan ketakutan seperti yang telah dinyatakan oleh saksi tadi? Mengapa pula kamu perlu menampar wajah mereka sehingga menangis, sehingga wajah mereka menjadi kebiruan? Mengapa pula perlu lempar kanak-kanak? Bantahan Tuan Hakim, pihak pendakwa raya sedang memberikan tekanan kepada anak guam saya dengan membuat andaian sendiri. Maaf Tuan Hakim, saya hanya menginginkan kepastian daripada OKT ini. Bantahan ditolak. OKT, sila jawab persoalan ini. Memang benar. Memang benar saya menampar salah seorang pelajar kanak-kanak perempuan. Tetapi itu hanyalah untuk demonstrasi. Tak sangka pula tamparan saya itu terlalu kuat sehingga menyebabkan dia menangis sehingga kebiruan. Yang kanak-kanak perempuan itu, saya ingin mengangkat dia untuk meletakkan dia ke atas kerusi. Tetapi dia sendiri yang telah melepaskan genggaman dia daripada tangan saya sehingga dia terpelanting. Jadi, setujulah kamu jika saya menyatakan bahawa aktiviti dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kamu ini tidak sesuai dengan tahap umur kanak-kanak itu? Tidak setuju. Kerana kanak-kanak juga seharusnya tahu untuk mempertahankan diri mereka walaupun mereka kanak-kanak. Perlukah untuk mengasari mereka ketika sesi PDP berlangsung? Juga bukankah tertaktub di dalam standard pembelajaran untuk kanak-kanak Tazkar ini aktiviti yang sesuai untuk dilakukan? Tuan Hakim, saya tidak ada soalan lagi. Peguam Bella, adakah kamu ada apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Tuan Hakim, saya tidak ada apa-apa soalan lain lagi untuk saksi ini. Saya meminta untuk anak guam saya dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Dengan izin Tuan Hakim, untuk pergolongan kes ini ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Atas penerangan saksi yang telah dinyatakan pada awal kes ini, telah membuktikan bahawa tertuduh Nurul Syafiqah binti Ishaq selayaknya dibicarakan di bawah Seksyen 31-1-A Akta 611 yang memperuntukkan hukuman sebanyak 20,000 atau penjara selama 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, setelah mendengar pernyataan daripada saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti yang kukuh mengenai kes penderaan fizikal ke atas kanak-kanak di Tazkar Ulul Albab. Bukti yang pertamanya ialah berdasarkan keterangan yang telah dinyatakan oleh saksi yang merupakan jiran sebelah Tazkar Ulul Albab. Jelas bahawa tertuduh Nurul Syafiqah binti Ishaq bersalah kerana telah mendera secara fizikal dengan menampar pipi kanak-kanak perempuan berumur 2 tahun dan melempar kanak-kanak perempuan lain yang berumur 2 tahun ke atas badan kanak-kanak lelaki yang berumur 3 tahun itu adalah benar. Yang kedua, keterangan daripada saksi juga mengakui bahawasanya terdapat beberapa bukti yang kukuh daripada saksi. Yang pertama, saksi menyatakan bahawa tertuduh merupakan guru Tazkar telah mendera kanak-kanak di Tazkar itu di hadapan matanya sendiri. Yang kedua, saksi juga sempat merakam detik-detik kejadian menggunakan telefon pintarnya dan telah mengambil beberapa keping gambar untuk dijadikan sebagai bahan bukti bahawa tertuduh Nurul Syafiqah binti Ishaq telah melakukan penderaan fizikal terhadap 3 orang kanak-kanak di Tazkar Ulul Albab. Konklusinya, Tuan Hakim,
Pihak pembelaan ingin menekankan bahawasanya kes pendaraan fizikal di Taska Ulul Albab dan semua elemen pendakwaan ke atas tertuduh adalah benar dan munasabah. Oleh itu, pihak pembelaan ingin memohon kepada mahkamah supaya dikurangkan hukuman ke atas anak guam saya. Setelah mendengar hujah-hujah kedua-dua pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh Nurul Syafiqah binti Ishaq bersalah dan menerima hujah-hujah pendakwaan. Maka dengan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta hukuman denda sebanyak RM20,000 dan diikat jamin sebanyak RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan bersyarat. Tertuduh perlu hadir ke Balai Polis Gerik setiap bulan dan dilarang sama sekali mendekati saksi. Keputusan mahkamah adalah muktamad. Mahkamah bersurai. Mahkamah bangun.